Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal kurubin wa ala sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila baqiyatus sahabati ajma'in wa 'anit tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin wa khususan ruhin Muhammad Nasir bin Abdullah syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma binurika ihtadaitu wa bifadlika astaghnaitu wa bika asbahtu wa amsaitu. Dhunubi baina yadayka nastaghfiruka wa natubu ilaik. Amma ba'du. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, pagi ini insya-Allah kita menyambung bacaan kitab tasawuf pada muka surat 63. Betul? Soalan yang ke-39 masih lagi membicarakan berhubung dengan perkembangan ilmu tasawuf di dalam sejarah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana keadaan kehidupan Ahlus Suffah? Dr. Abdul Ghaffar Al-Taftazani rahimallahu ta'ala berkata, sebenarnya kita dapati bibit kehidupan rohani Islam tidak hanya tertanam di hati Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pada keempat-empat sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, kita dapati pada sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam yang lain. Contohnya ahli suffah. Mereka mempunyai kesan yang jelas dalam sejarah kerohanian Islam, hingga ada yang berpendapat nama tasawuf itu diambil daripada mereka. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, seperkara yang mesti kita fahami dan menerimanya, bahawa apabila kita menyebut kehidupan ahli-ahli suffah, hakikatnya ialah
itu adalah bayangan ataupun gambaran kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in wa arda. Dan begitulah sedikit sebanyak kalau mungkin boleh kita dapat memahami akan gambaran kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mendidik para sahabat, kemudian daripada sahabat itu lahirnya dari kalangan ahli suffah ini. Tentulah kehidupan sebenar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kita tidak mampu untuk menggambarkan, melainkan secara tepat sebenar-benarnya kita menjadi penghafal-penghafal hadis. Bukan saja kita menghafal 100,000 hadis-hadis Nabi misalnya, bahkan kita memahami hadis-hadis itu dan memahami akan hadis-hadis itu dengan kalimah-kalimah Arab, bukan sekadar terjemahan daripada hadis sahaja. Hanyalah barang diizin Allah kita sampai ke tahap ilmu yang seperti demikian bahasa Arabnya, makanya kita bolehlah menggambarkan bagaimana Rasulullah itu. Tetapi kalau kekuatan itu memang kita mungkin tidak miliki, cukup dengan kita melihat para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in wa arda, karena mereka itu juga bayangan Rasulullah. Rasulullah mentarbiyah dan mengasuh mereka. Kalau mungkin hayatus sahabah, yakni riwayat-riwayat hidup para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tak tahu, kita pun tak baca, mungkin tak cukup maklumat. Maka pindah dan lihatlah kepada ahli suffah. Ya, kerana ahli suffah itu mereka sebahagiannya dari kalangan sahabat. Itu yang mana-mana generasi sahabat. Tentu asasnya 4. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in wa arda. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam 100,000 orang. Nah, dalam 100,000 itulah lahirnya ahli-ahli suffah di kalangan sahabat. Ada di antara kalangan sahabat dia tak jadi ahli suffah, tak sampai, tapi dia sahabat. Makanya ada pula generasi sahabat ni dididiknya generasi selepas ni, yakni generasi tabi'in. Maka nanti kita jumpa pula di kalangan tabi'in ada ahli suffah. Demikian tali menali turun-temurun sampailah hari ini. Akan tetap ada ahli suffah. Apa yang disebut ialah bila menyatakan tentang ahli suffah, mereka adalah orang yang bukan berasingan jalan kehidupannya, melainkan bersambung-sambung terus sampai kepada sahabat dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi artinya kesimpulan perenggan ini menyebut, bila kita menyebut bagaimana kehidupan ahli suffah, maka boleh juga dijawab dengan soalan, lalu bagaimana kehidupan para sahabat? Nanti ditanya orang, bagaimana kehidupan para sahabat? Maka boleh jawab dengan soalan juga, sekira-kira bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi benda tu dia tali menali, kamil mutakamil. Dia lengkap melengkapkan di antara satu sama lain. Dia tidak boleh terputus. Ahli suffah, ahli sufi ini dia mesti daripada generasi sahabat. Atau dia bukan sahabat, dia mungkin tabi'in, tapi sahabat didik dia. Maka sahabat di kalangan mereka ahli sufi, dia tak boleh lari punya, dia mesti daripada Nabi.
Karena mereka bertukar akhlak menjadi baik gitu begini. Karena Nabi yang asuh, yang tarbiyah, yang mendidik mereka. Ini penting kita kata jadi key. Jadi kunci utama dalam kita memperkatakan ahli sufah. Sebab nanti akan datang dalam pengalaman kehidupan bertasawuf ini. Akan tetemulah ahli-ahli sufi ni yang jenis. Kita kata yang jenis pelik. Yang macam-macam tak ketahuan, tak masuk akal. Sehingga bila kita fikir, akan sahabat buat macam ni. Dia pergi macam tu nanti. Jadi nanti itu akan jadi satu standard. Ahli sufi ni dia macam sahabat. Sahabat dia suri Nabi. Mati situ. Jangan bila sebut ahli sufah, dia jenis pelik itu, dia lebih hebat pada sahabat. Tak, itu tak boleh. Dia kok mana pun urutan dia, Rasul, sahabat, baru datang tabi'in, baru tabi'in. Maka dalam rangkaian itulah lahirnya ahli-ahli sufah. Ibu ya, dia bukan dalam rangkaian tu, dia keluar daripada rangkaian tu. Kerana terlampau alim, dia macam asing ke lain. Tak sama dia macam Abu Bakar. Dia lebih hebat daripada Abu Bakar. Bohong. Itu tak boleh. Faham ya? Karena Abu Bakar itu memang disebut oleh Nabi SAW, kalau kamu kumpulkan amalan semua manusia di dunia, timbang Abu Bakarnya amalan seorang je, letak di daun neraca yang lain. Nescaya kamu akan melihat, Nabi kata, iman Abu Bakar itu akan lebih berat timbangannya daripada semua satu dunia. Sejak Adam sampai hari kiamat. Tak terlawan. Itu pengakuan Rasulullah sendiri. Jadi tiba-tiba namanya ahli sufi, ahli sufah, ahli tasawuf. Waktu tengok ke dia tu memang pelik sungguh. Ayo minum air kelapa, makan beretih misalan ya, contoh aja. Ini contoh ya. Lepas tu jadi pelik-pelik. Keluar-keluar daripada rumah. Daripada gua betapa dah. Akar kayu sini jadi gelam. Akar kayu tu berlengkar-lengkar macam cacing rambu ada, macam ular sawa pun ada. Tu tengok tegak, mata buntang. Rambut tu macam bulu landak sakit perut aja. Tegak, wah ini ahli tasawuf. Nanti dulu. Dia sufi ke tidak? Ahli sufah atau tidak? Patah balik tengok. Yang amal dia sama dengan sahabat dah. Begitulah. Itu yang dia maksudkan di sini. Dia mesti ada kesan jelas dalam sejarah. Nah, kalau dikira sejarah, benda yang sebelum. Sebab itu kata kita berguru dari sejarah. Kalau sejarah itu benda sebelum. Maka yang sebelum daripada ahli sufah ialah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bila sebut ahli sufah, macam mana cara hidup dia, macam sahabat. Kalau tertemu yang lain daripada itu, menyanggah-nyanggah sunnah, yang tidak-tidak, yang bukan-bukan aja. Dia berjalan pun tak berkain, selamba aja. Dia tanya siapa? Jangan tanya. Dia tu ahli sufah yang hebat. Sebab bagi dia dah tak ada diri ni dah. Dia kira Allah aja. Apa tu berjalan, bogen masuk Giant, pergi beli sayur apa semua. Tu bukan ahli sufah tu. Boleh faham ya? Dia mesti dia punya neraca tu menurut Allah, Rasul dan para sahabat. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Celupan Allah Ta'ala, acuan Allah Ta'ala, tarbiyah Allah Ta'ala. Siapakah yang lebih baik acuannya, tarbiyahnya, asuhannya selain daripada Allah bagi orang yang mau mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang mau mengabdikan diri itu diantaranya ahli sufah. Tiba-tiba dia buat lain daripada yang sahabat buat, itu tidak mungkin. Sahabat berjalan pakai tongkat, kita tengok dia pun pakai tongkat. Dia hari pertama kita tengok 2 depa tongkat dia. Lepas sebulan jumpa dah tinggal setengah depa. Rupa dia makan ni tongkat tu.
Sambil duduk kat rumah zikir, telan tongkat. Ini hebatnya ahli sufi. Tu kali sufi. Tu lapar tak ketahuan makan kayu namanya. Jadi ingat dia punya dia punya lock, kunci dia mesti di sini. Maka kalau kita pegang ibu-ibu sebagai foundation, pergilah ke mana pun. Pergi ke Afrika, ibu-ibu akan temui ramai ahli sufah. Ramai Afrika Utara ni, ya Allah, banyak kulit-kulit hitam ni yang jadi syekh-syekh tarikat apa terlalu ramai. Tengok dia. Sama dah macam sahabat ikut sunnah tak? Tepat, bismillah ikut. Tidak, jangan. Puasa hebat setara mana pun, jangan. Dia mesti jangan lagi daripada asal yang Nabi ajar. Ahli sufah ialah sekumpulan orang muhajirin dan ansar yang fakir, yang tidak mempunyai harta dan keluarga. Ini asal ibu-ibu ya. Sebab ini kita mengait dengan tarikh ataupun sejarah. Nah, asalnya yang dinamakan ahli sufah ialah kumpulan-kumpulan sahabat daripada muhajirin, daripada ansar. Muhajirin kita tahu sahabat-sahabat yang berhijrah daripada Mekah menuju ke Madinah. Manakala golongan ansar ialah penduduk Madinah yang beriman, yang menyambut kedatangan Nabi dan sahabat-sahabat di Mekah, yakni yang sampai ke Madinah, yakni orang Madinah itu orang ansar. Nah, dua ini muhajirin, ansar, umumnya mereka adalah dari kalangan du'afa wal masakin. Umumnya, walaupun di kalangan orang-orang ansar itu ada ramai yang kaya raya. Ramai. Mereka itu ada ladang di Madinah. Mereka mempunyai pasar di Madinah. Walaupun Yahudi menguasai telaga-telaga air di Madinah, tapi ada orang-orang ansar yang berharta yang juga memiliki telaga-telaga untuk diminum oleh orang-orang yang beriman. Adapun dari kalangan orang-orang muhajirin, secara purata saya sebut begitu, adalah dari kalangan orang yang sangat miskin. Bahkan mereka saya ingat 6 tahun. 6 tahun ibu-ibu duduk di Madinah. Mereka berjalan tidak memakai sepatu, kasut, slipper, sandal tak ada. Kerana miskinnya. Berkata Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, hanya setelah kami menang dalam peperangan Khaybar, lebih kurang tahun ke-7 lepas menang perang Khaybar tu, barulah kata Aisyah, aku melihat sahabat-sahabat tu kira pakaian tu boleh tahan lah. Kalau tidak koyak rabak sebelah 12 jahit bertampal-tampal seperti Umar dan yang lain-lain. Lepas lepas peperangan Khaybar tu kata Aisyah, barulah aku tengok sahabat-sahabat tu hampir ke semua dah pakai slipper, dah pakai sandal jalan. Kerana ghanimah yang banyak yang diperolehi daripada peperangan-peperangan yang mereka lalui. Jadi itu asal sejarah secara sejarah. Ahli sufah pertama orang Mekah yang berhijrah. Kedua orang Ansar di Madinah. Ketiga umumnya mereka-mereka ini fakir dan miskin. Itu sejarah. Namun bila kita menjadi ahli sufah, jangan pula kita memaksa dan membentuk diri menjadi orang fakir dan miskin. Janganlah. Kita boleh saja jadi ahli sufah dalam keadaan kita kaya raya. Boleh. Harta berbilion-bilion. Tapi infak sabilillah saja. Satu Malaysia ni ada 500 masjid. Dia seorang bin. Itu dia ahli sufi yang hebat. Cuma disebutnya sejarah. Itu. Mula-mula kata grup ahli sufah Mekah Madinah, itulah mereka. Susah, harta tak ada. Namun kalau kita hari ini nak jadi ahli sufah, itu sifat itu diambil dalam bentuk amalan. Bukan dibuang harta tu. Kita tengok datang kuliah ada perlu-perlu belenjan-belenjan badan. Penuh dengan basah segala baju kerana perlu upah berjalan.
dekat 2 batu daripada rumah. Saya kata kereta dia ni mana? Dia jual lah Ustaz. Kenapa jual? Dia jadi ahli sufah Ustaz. Pada kau jual baik bagi kat aku biar tentu 20 kereta Ustaz kat rumah. Saya guna untuk agama aja. Apa masalah? Bukan kita pergi disco, pergi tahun baru ke mana, tak ketahuan. Tak. Dah jadi ahli sufi dah. Dia tengok-tengok ujung tahun bulan 11. Masuk bulan 11 tu, dah 11 kali kuliah tak datang. Kita pun tanya, kawan mana dia? Sakit Ustaz. Oh iya ke? Terlantar di hospital Ustaz. Ngapa? Ustaz, kan dia dah jadi ahli sufi. Mana nak makan lagi dah? Dia puasa. Tak puasa Ustaz. Dia tak nak. Dia kata makanan ni dunia pula dah. Itu salah. Sahabat-sahabat itu kan makan semua. Nabi pun kata, aku lapar berpuasa dan aku berbuka, aku makan. Ni sampai jadi ahli sufi, sampai tak nak makan. Itu kata awal tadi. Jangan lari daripada apa yang Nabi buat. Memang sejarahnya, ahli sufa asalnya miskin. Memang. Namun sesudah itu, mereka kaya raya. Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman itu sampai di Madinah, dia tidak punya harta apa-apa, semua tinggal di kota Mekah. Apa yang dia buat? Kan bila sampai di Madinah, Nabi mempersaudarakan. Satu muhajirin, satu ansar. Jadi orang ansar orang Madinah jaga orang Mekah. Bagi rumah kalau ada ladang, bagi 2 biar dia bekerja, dia jual hasil biar dapat itu ini. Baik. Abdurrahman dia dapat orang Madinah yang agak berharta. Dia kata begini Abdurrahman, saya ada ladang 30 hektar, 15 hektar entah ambil. Oh tak. Abdurrahman saya kata saya tak nak, tak mahu saya ladang. Baiklah kalau begitu, saya ada 10 buah rumah di Madinah. Mulai hari ini 5 awak ambil, 1 awak duduk, 4 awak buat rumah sewa. Boleh rolling duit macam kita hari ini lah. Boleh simpan-simpan duit, rumah sewa ni. Kata Abdurrahman bin Auf tidak. Saya takkan buat gitu, saya tak mau. Kemudian, hebat muzik itu. Ya. Muzik tahun baru, sila-sila. Kemudian, dibagi pula. Dia kata tak apalah. Saya bagi kamu duit. Ambillah untuk kehidupan. Abdurrahman kata tak. Saya tak mau duit. Kalau kamu bersetuju, kata Abdurrahman, saya pinjam je dulu. Saya nak beli seekor unta, harga 5,000. 5,000 rial apa gitulah. Pinjamkan 5,000 je. Saya nak beli unta. Sahabat kata betul ke? Ya, saya nak berniaga. Tak usah bagi rumah apa ke saya tak payah. Saya hanya perlu berniaga. Dia baginya duit. Abdurrahman radhiyallahu an beli seekor unta harga 5,000. Kemudian dia pergi ke pasar Madinah, dia jual unta tu dengan harga 5,000. Dia cerita Abdurrahman. Beli lagi seekor unta, nanti tak habis cerita tu lagi. Beli lagi seekor unta pun harga 5,000. Dia jual dengan harga 5,000 balik. Begitu dia rolling pusing sehingga hampir setahun terjadilah keadaan, bukanlah kelang kabut macam mana sangat, tapi macam havoc, bandar Madinah jadi macam kecoh kerana kebanyakan pemilik unta tidak memiliki tali dan tempat duduk untuk ditunggangi unta itu. Jadi Abdurrahman masa dibeli unta tu harga 5,000. Dia jual tu tempat duduk dengan tali tu dia buka. Nah, ini kebijaksanaan Abdurrahman. Dia tak tipu, dia jual unta betul 5,000. Untung dia yang itulah dalam bentuk benda. Bukan wang ringgit sangat, benda peringkat awal. Jual lagi seekor, unta betul. Tali unta tu dengan tempat duduk dia ambil. Bila dah setahun, dia tengok orang dah kelang kabut. Sebab ibu-ibu, kalau tali tak ada, macam mana nak kontrol unta? Kena korek telinga suruh dia berhenti, tak boleh. Ibu-ibu naik unta dah lah tinggi. Dia tengkuk tu jauh ke depan kepala tu dengan jeling tu. Tak ada tali macam mana nak bawa?
Nak suruh kau nak lepis, lekor Rosmon, jalan terus. Dia kena ada tali. Lepas tu tali unta ibu-ibu. Bukan boleh tarik tali rupiah, sambung tali kasut, ikat. Tak boleh. Dia ada tali khas, tali unta ibu-ibu. Cara simpul dia. Dolok masuk dalam lubang hidung, keluar kat mana tali tu. Beli. Dia ada khas tali tu. Kalau kasar sangat, terluka leher unta, dia tak mau berjalan, dia sakit. Dia kena special. Lepas tu tempat duduk. Tempat duduk ibu-ibu, lapik belakang unta, dia ada pattern dia. Dia boleh duduk selesa. Tempat duduk tu ada Rahman ambil, dia jual unta aja. Habis, duduk tertonggek belakang bonggol unta tu. Macam mana? Setengah batu dah melangkap cari minyak hijau. Pinggang dah sakit. Jadi mereka ni dah ramai beli dah. Masa itulah Abdul Rahman buka kedai, jual tali dan tempat duduk unta. Tu. Satu bisnes yang belum ada orang buat. Saya tengok. Dia bila pemikiran di luar kotak, berjaya lah. Hari pertama dia buka je kedai jual tali ni, Abdul Rahman bin Auf, dia dah ada 50% customer. Pagi dia buka saja. Separuh penduduk Madinah berderu beli tali. Daripada situ dia raih untung lagi. Mulai dia kembang-kembang bisnes sampailah dia kaya raya sungguh. Saya pernah pada satu ketika saya menyebutkan. Ini dalam kitab. Abdul Rahman bin Auf nak menderma kerana terjadi perang. Dia kata ada 10 peti emas dekat rumah saya. Keluarkan. Kira berapa? Beli untuk perang apa semua beli. Sahabat keluarkanlah peti tu. Buka-buka peti tu. Daripada 10 tu, 6 aja boleh. Kita katakan duit keping emas ni, boleh masuk cerung, boleh angkat dengan tangan, jatuh, aku kaya, jatuh duit keping-keping. Daripada 10 tu 6 aja. 4 bila buka, duit tu melekat ibu-ibu, duit emas. Berketul-ketul melekat. Terpaksa panggil sahabat lain, bawa hima pukul, bagi pecah, biar jadi keping-keping, nak buat tukaran jual beli. Kenapa jadi sampai melekat? Kata ulama, kerana lamanya disimpan oleh Abdul Rahman bin Auf. Sebab dia tak usir tu, dia harta dia yang lain berlambak-lambak. Siapa dia Abdul Rahman? Businessman. Siapa dia? Orang di antara yang terkaya di kalangan sahabat. Siapa dia Abdul Rahman? Ahlus Suffah. Harta banyak ibu-ibu, tapi ahli sufi. Nah itu. Maka yang kita sebut, yang generasi awal ahli sufi ini miskin apa semua, itulah realiti sahabat asal. Tapi bila jadi kita ahli sufi, bukan bermakna kita pun kena miskin, jatuh miskin macam ni, bukan. Kumpullah harta banyak mana guna untuk agama. Situlah datang kehebatan sebagai ahli sufah. Lalu dibina satu serambi di belakang masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tinggal di situ semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, membersihkan hati dan menjauhkan diri daripada keseronokan dunia, sehingga Allah menurunkan ayat khusus tentang mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ni miskin dan mereka datang daripada luar Madinah. Ada, saya pernah sebut ni, ada yang datang dari Mekah, ada yang datang daripada Yaman, ada yang dari Palestin, sebahagian juga daripada bumi Afrika. Jauh-jauh. Mereka miskin, mereka susah, tetapi kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatasi segala-galanya. Mereka tidak peduli, walaupun makan tak berapa cukup, setara mana ada aja, tapi apa-apa hal hidup mati kita dengan Rasul dulu. Maka mereka berjalan daripada jauh. Ada yang berjalan kaki, elok-elok sampai aja di Madinah, dikatakan, dia tanya seorang sahabat, "Aina Rasulullah?" Mana Rasulullah tu yang mana? Sahabat tunjuk, wah tu Rasul sallallahu alaihi wasallam tunjuk.
Dia tengok, ya Rasulullah, tumbang mati terus. Ada? Kerana terlampau excited, rindu itu, berhenti jantung, mati terus dalam kerinduan kepada Nabi SAW. Ada yang sempat duduk dengan Nabi, belajar dengan Nabi, mengaji dengan Nabi, banyak ilmu dia dapat. Rasulullah wafat, dia hidup lagi, sampai zaman Abu Bakar, sampai zaman Umar. Ada begitu. Ada yang nampak Nabi, duduk dengan Nabi sempat seminggu, meninggal, macam-macam. Itu rezekinya masing-masing. Namun setiap mereka yang datang ni susah, miskin, maka dibinakanlah sebuah tempat bagi mereka, dan Nabi SAW mengumpulkan mereka di sana, di belakang sekali di Masjid Nabawi yang ada di Madinah sekarang ini. Dan saya selalu menyebut dan akan mengulang lagi kisah. Sekiranya ibu-ibu kita pergi ke Masjid Nabawi di Madinah, kalau kami yang lelaki ni ibu-ibu, kami yang lelaki ya, masuk Masjid Madinah pintu 1, Babus Salam. Sebelah tu pintu nombor 2, Babul Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Itu pintu rumah Saidina Abu Bakar. Ada ruang sikit 4 segi bujur, tu halaman rumah. Baik. Pintu 1 itu Babus Salam. Kalau kami lah ibu-ibu ya, kami masuk terus. Kami tak ke mana? Lurus. Sebelah kiri makam Rasulullah. Kami membagi salam Abu Bakar, Umar, Rasulullah apa semua. Terus. Sampai ke ujung tu nak keluar pintu tu. Pintu Babus Salam yang bertentangan. Terus keluar. Dekat situ tu. Dia panggil Babul Bakir, pintu Bakir. Pasal menghadap dah ke kawasan Bakir. Keluar tu, pergi ke kiri aja. Pergi ke kiri terus, ada satu pintu. Ini ibu-ibu selalu gunakan. Kalau waktu ziarah ibu-ibu. Itu kawasan antara pintu tu dengan pintu yang kami keluar mula tu dah ditutup tu. Dalam lepas subuh tutup lah. Nanti pukul 11 dia buka. Nak zuhur dah. Itu waktu ziarah bagi muslimat. Situ dia panggil Babu Jibril. Iaitu pintu Babu Jibril, pintu Jibril. Ibu-ibu masuk dia situ, masuk dia jalan lurus. Kita jalan di tengah dah tu. Sebelah kiri. Itu dinding makam. Sebelah kiri. Artinya kita jalan tu kiblat sebelah kiri. Menghadap ke sana kiblat. Radah semua belah sana. Baik. Kita jalan tengah. Ibu-ibu tengok tepi sisi belah kiri, lebih kurang daripada dinding tu, bawa ke sinilah ke meja saya ni. Macam ni, lebar ni. Di sini, dia pendek je tempat dia. Dari sini, sampailah ke dinding belakang tu, lebih kurang selebar ni. Sini ada lampu chandelier. Betul ke saya sebut tu? Ke chandelier? Chandelier tu ya, lampu macam sarang labah tu. Tetapi lampu tu ibu-ibu dia tak tergantung di atas macam tu. Dia ada batang besi itu, dia naik buka macam tu. Tapi chandelier. Sini ada satu. Warnanya merun, warna merah delima. Kenapa? Karena Nabi SAW sering memuji Siti Aisyah. Dan memanggilnya dengan nama Humairah. Nabi selalu panggil begitu. Ya Humairah. Nabi panggil dia Aisyah. Apa makna Humairah? Kalau kira saya tukar bahasa kita di Taman Permata ni, wahai isteriku yang pipinya cantik merah seperti buah delima Mekah. Allah. Saya panggil, wahai murid-murid ibu-ibu yang pipi merah macam delima Mekah. Nak mengaji tak agak-agak? Tiap-tiap hari boleh Ustaz? Ustaz puji tu kami kenyang dah. Tu Rasulullah tu ibu-ibu dengan para isteri, ya Allah, menyantuni itu. Jadi Aisyah tu memang dia nak dara ya, Nabi ambil. Pipi itu merah. Macam mana buat 5 masak Mekah macam mana. Maka lampu chandelier tu warna merah merun. Gitu. Kemudian ujung sekali ada satu lagi lampu. Macam tu lah, ada batang besinya. Macam itulah dia macam pokok rimbun. Chandelier 2 ujung ke ujung. Maka daripada sini bawa ke ujung. Dinding tu dekat sini sempadan dia. Dia pasang besi pipe ada 2 lapis atas bawah. Situlah banyak kita orang lelaki je.
Kalau kamu masuk itu sandar lah. Tak menghadap ke kiblat lah yang tu. Kemudian depan tu dinding. Dinding tu ibu-ibu, ada satu tiang tu dia menonjol keluar. Dia punya tiang tu terkeluar sikit. Saya tak tahu lah kalau ibu-ibu biasa waktu ziarah bagi muslimat mungkin dapat kawasan tu kan. Oh tak boleh ya. Tak apalah. Baca. Tenang. Baca Quran insya-Allah banyak dapat pahala. Dia bagi lelaki dia. Tak apalah saya cerita ibu dapat pahala ilmu juga. Jadi tiang itu macam terbonjol keluar. Tapi 4 segi. Satu je tiang tu yang terkeluar. Tiang lain macam terbenam dalam tiang. Macam tiang macam tu. Dia tersimpan dalam simen ni. Tapi ada satu di tengah tu dia terkeluar. Atas dia ibu. Ada 4 segi bujur kecil je. Gambar Mekah. Gambar Mekah itu hand drawing lah. Free hand drawing. Itu diletak katanya zaman Khalifah Osmaniyah Turki. Letak di atas tiang tu. Apa tu? Tanda. Dikatakan itulah tiang tahajud. Malam-malam situlah Nabi SAW solat. Kan ada hadis. Aisyah tengok Nabi sujud lama. Hidup. Dia pegang. Agak ada tu. Situlah. Tapi ibu-ibu sekarang ni. Diletaknya pula rak Quran. Jadi kita betul-betul nak ke tiang tu tak dapatlah. Tapi yang tahu juga ibu-ibu. Berdiri je lah situ cek tempat solat. Tak pernah kosong. Sesendak sepadat-padatnya. Saya gemuk kedebat macam ni pun duduk situ rasa kecil dah badan. Dah orang berebut ibu-ibu semua nak. Yang tahu rahsia. Kan? Yang tak tahu, duduk macam tu je keluar. Kawasan tu berkat. Dan di situ dipanggil Taman Siti Fatimah. Karena Fatimah tu Zahra mengajar anak-anak orang Islam mengaji. Situlah kawasan dia tu sepanjang. Baik. Jadi kalau berdiri ibu-ibu yang saya sebut tadi belah kiri. Ibu-ibu tengok je belah kanan pasti akan nampak tembok simen separuh pinggang. Betul-betul paruh pinggang. Saya dah suka pinggang saya lah. Lebih kurang lah tu. Simen aja. Kapet tak ada, apa pun tak ada. Dia, saya ingat sebesar ruang kita ni lah. Lebar ni je, pendek sikit. Sampai meja belakang tu aja gitu. Meja tu tarik sampai dinding. Tu je, inilah luas dia. Sekali duduk dapat kot dalam 100 orang berimpit-impit. Atau kalau berimpit betul lah. Kadang saya pun dapat duduk kat tebing je, juntai kaki letak kat lantai. Duduk, dia pasal dia tinggi. Atau yang sedap tak sandar, tak apa, kaki kita letak bawah, duduklah wirid, ambil berkat. Itulah Baitul Sufah yang sahabat-sahabat duduk. Di situlah. Segala apa semua daripada Afrika, dari mana, situlah. Dan itulah ibu-ibu kawasan tu dulu, asalnya, bahagian yang paling belakang. Masjid Rasulullah SAW. Sewaktu Rasulullah hidup. Itulah yang paling belakang. Tapi sekarang, dia tidak paling belakang lah. Dia ke paling depan juga lah. Sebab kan masjid dia dari besar terus sampai ke belakang. Jadi Baitul Sufah dah ada dalam masjid. Sekira-kira zaman Nabi dulu, keluar je dah keluar masjid dah. Mereka tu paling last. Dan saya pernah sebut hadis Rasulullah SAW. Rasulullah beritahu, Rasulullah kata, jangan kamu bersembahyang di belakang ahli sufah. Ya, ada ulama menilai hadis ini dan meletakkan hukum haram. Tidak boleh, Nabi tak benarkan sembahyang di belakang ahli sufah. Zaman Nabi. Lepas pada Rasulullah wafat tak ada apa dah. Zaman Nabi, Nabi tak benar. Kenapa? Kerana mereka benar-benar miskin. Mereka benar-benar susah. Maka ada di kalangan mereka yang pakaiannya hanya menutup di bahagian depan. Tidak cukup kain untuk tutup di bahagian belakang. Karena susah mereka tu. Miskin, susah. Nabi pun masa tu baru hijrah, baru sampai Madinah. Keadaan kelam kabut. Mana perang Badar lagi, puak-puak munafik ganggu dari dalam lagi. Banyak bendanya. Yang sakit-sakit, yang macam-macam. Jadi tak ada nak tengok. Dia orang tu, dia redha, tak apa, kata Rasulullah ada pun alhamdulillah kami. Makanya Nabi tak benarkan sembahyang di belakang dia. Sebab Nabi nak jaga kita, bukan dia.
Kita kalau semayang belakang dia. Dia tutup depan dia, belakang tak tutup. Ada rokok. Allahu Akbar. Saya tak tahu lah orang lain ni ibu. Kalau saya entahlah. Mau 2 mangkuk air mata saya gelap. Bukan menangis. Gelap. Sami Allahu liman hamidah. Tahan lagi. Turun sujud. Allah kita pula nak sujud. Mata ke situ lah. Sembahyang ke mana? Jadi Rasulullah tahu kelemahan. Usahlah. Jadi gitu kan nanti dia orang pun aib pula sahabat yang mulia ni. Aib lah ibu. Orang nampak aurat dia. Kita pula tak tahan sembahyang. Kita pula rosak. Untuk saat duduk. Dia sembahyang sunat tak berhenti-henti. Beratus-ratus ribu-ribu rakaat. Kita baca Quran. Wadduha wallail masraq. Tengok dia pula bila nak baca Quran. Hilang khusyuk. Jadi jangan duduk belakang dia. Nabi kata. Nabi tak benar. Baik. Timbul soalan. Apa pula hukum ustaz? Mereka sembahyang terdedah aurat belakang. Apa hukum? Ulama tak berani nak panjang cakap. Kerana ini sahabat mulia. Mereka hanya letak di bawah firman Allah Ta'ala. Alaysallahu biahkamil hakimin. Allah Ta'ala lah yang paling layak menjadi hakim. Mengatasi seluruh hakim yang lain. Jadi mudah bahasa lah cakap nakal sikit. Jangan ada bebe mulut. Duduk senyap sudah. Begitu maknanya. Ulama ajar macam tu. Kau siapa kau nak lebih-lebih pula? Macam itulah. Tahulah Allah Ta'ala. Allah lebih mengetahui. Kamu ingat dia serupa macam kamu? Macam tu. Alaysallahu biahkamil hakimin. Sudah. Allah jadi hakim. Yang nak cerita banyak. Walaupun Quran pun baru sekali khatam. Nak sembang lebih. Macam itulah. Nah, jadi serah dia orang di sisi Allah. Jadi dia duduk di belakang. Sehingga Allah Ta'ala menurunkan ayat khusus untuk mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Ta'ala, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhah wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya ولا تطيع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Suratul Kahfi ayat 28 yang bermaksud, dan jadikanlah dirimu sentiasa berdamping rapat dengan orang yang beribadat kepada Tuhan mereka pada waktu pagi dan pada waktu petang. Pertama, Allah Ta'ala buat satu declaration khusus kepada sahabat-sahabat ahli sufah di zaman Nabi. Dan ayat ini juga tertuju kepada kita dalam kita berhadapi golongan-golongan sufi zaman hari ini sampai hari kiamat. Kalau mungkin tertembung terlihat mereka. Tentu kadang-kadang setengah, di kalangan setengah tu dia punya pakaian dengan tongkat cara kita tengok jadi jenis pelik. Ish apa nanti. Allah beritahu ya Rasulullah, mereka tu kuat beribadat. Ni aku nak beritahu. Tak putus-putus ibadat mereka dengan aku. Jadi tolong beritahu ke sahabat-sahabat yang lain. Hatta kamu sendiri ya Rasulullah. Pandanglah mereka dengan kasih sayang. Mereka tu sangat cinta dengan aku. Makna mereka cinta kamu ya Rasulullah. Ayat ni tu juga pada sahabat-sahabat yang lain. Tolonglah. Kamu sebagai sahabat-sahabat. Berdamping rapatlah dengan ahli sufah ni. Nampak jauh daripada mereka. Kenapa? Kerana kamu tengok macam lelaki miskin sangat. Berdamping. Itulah kalau kamu nak buat sahabat, itulah orangnya. Yang kuat beribadat padaku pagi petang. Allah Ta'ala kata. Yang mengharapkan keredaan Allah semata-mata. Dari segi redanya, ikhlasnya aku lebih tahu. Mereka benar-benar reda kepada aku. Kamu kata duduk belakang, duduk belakang. Berkumpul sini, kumpul situ.
Nampak kamu menangis. Tengok kamu tumbang, sesak nafas mati. Ngapa? Mereka terlalu kasih, ikhlas kepadamu. Wahai Rasulullah, pada aku tak usah cakap lah makna memang dia ikhlas redha. Kamu punya Rasul. Dampinglah dengan orang. Jangan sisih-sisih macam itu. Karena ayat-ayat gini kalau Allah tak turunkan, nanti akan pergi ke tahap orang macam memulaukan gulungan-gulung. Sufi ini. No, dianggap tidak bertamadun, tidak up to date, ketinggalan zaman. Macam-macam lah. Allah turun ke ayat ini. Sama macam bila Nabi kan bermasam muka di hadapan Abdullah bin Ummil Maktum. Kan turun ayat abasa wa tawalla. Apa yang jadi masam muka kamu ya Rasulullah? Malah benar ke Abdullah bin Maktum? Pasal dia buta ya. Kamu duduk tengah menghadap puak-puak, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Dapur. Beria benar nak dengar ceramah kamu. Kamu ingat orang ni nak beriman. Masa tu pemimpin Mekah tengah diri depan Nabi dengar ceramah. Bila Abdullah datang dia nak tumpang dengar, kamu buat masa muka, tarik muka. Asal kamu nak rakni sangat buat kafir ni. Wah Rasulullah, yang buta mengangkat-angkat datang tu, yang tu lebih bersih hati dan imannya daripada yang diri dengar depan kamu. Belum tahu dia nak ikut. Dia sudah menentang juga dan memang betul. Makanya ayat-ayat Quran turun mentarbiyah, mendidik dengan Rasulullahnya, dengan para sahabat, dan akhirnya bila turun di Madinah, ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu. Maka dibentuk dan dibina masyarakat. Bagaimana art of communication. Hubungan kita dengan ahli sufah ini. Yang pandai hina. Baiklah, malas lah aku leceh lah duduk dengan dia segan. Kita nak selfie pun tak boleh. Janggut dekat dua depa. Jangan. Itu ayat. Boleh jadi ada ya di kalangan manusia yang begitu. Siapa kena Eliza, apa ke baru ni kahwin. Saya tengok, ya Allah. Saya tak pandai, bukan tak pandai, saya tak peminat TikTok ni. Tapi adik saya, Ustaz Halim, Ustaz Rahim memang minat TikTok. Buat apa semualah, banyaklah. So saya beritahu, kata Im tolonglah Im tegur ni, apa dia orang ni. Saya bacalah dalam, macam-macam lah. Kutuk-kutuk janggut. Dia begini aja. Kalau rasa cemburu pasal tak dapat Eliza tu, cemburulah. Tapi jangan pergi kutuk janggut tu, tak boleh. Itu sunnah. Memang secara sunat. Ini ibu hukum ya. Janggut tu sunatnya macam saya misalan. Saya cekak. Takat sini. Saya gunting. Itulah panjangnya janggut. Sunat simpan sepanjang itu. Tapi dalam mazhab Hanafi, dia kata panjang mana ikutlah. Asal dijaga, dipelihara. Dia janggut dia cantik ibu-ibu. Bersih. Luruh cantik. Itu kan permainan isteri itu. Tak sungguh. Kita tidak ibu-ibu taklah. Eliza tu. Malam-malam angin bertiup, pasang kipas, janggut tu datang macam. Saya tak nak cerita. Ramai pek-pek lah kita ni ya. Baik. Jadi nak sebut, janganlah dikutuk-kutuk. Oh ni janggut. Macam-macam lah orang. Ya Allah, saya tak sanggup nak cakap. Ibu-ibu boleh jadi murtad. Ini sunnah. Boleh. Saya telefon Ustaz Ryan, kata tolong buat apa ni TikTok, tolong tegur elok. Cakap elok. Beritahu. Jangan. Kalau rasa ialah rasa cemburu ke apa, lantaklah. Tapi janganlah kutuk-kutuk sunnah. Adik saya buat. Dan viral dan ramai orang ikut. Kita kena ingatkan ibu benda ni jangan buat main-main. Itu sunnah. Jadi macam para sahabat ahli sufi, ahli sufah. Mereka-mereka yang datang kemudian. Mereka itu sekira-kira lah ya. Hidup mereka itu lebih banyak mengamalkan sunnah dari kita kadang-kadang. Alhamdulillah kita kata aku malah, jangan. Allah Ta'ala pesan. Mereka betul-betul mengharapkan redha Allah semata-mata. Dan janganlah engkau memalingkan pandanganmu daripada mereka. Yang buat kalih muka. Tengok Allah datang pula dah. Janggut hutan simpan ni buat mengalih ke lain. Jangan. Setengah tu ada juga. Ustaz masuk kuliah ke.
jabat-jabat. Inilah ustaz ni kebanyakan awalnya tak semua. Ampun maaf ibu-ibu. Ustaz ni gemuk gede bab. Tu pakai jubah. Kena jubah labuh-labuh. Kadang salah tukang ukur. Macam mana diukur pakai dah geleboh. Awak dah tak ada jubah pakailah tu masuk. Masuk tu dengan serban apa semua, janggut tu panjang sikit. Ngintai-ngintai tu kerani apa semua tepi dan pejabat tu. Rejek-ejek jangan. Kamu jangan memalingkan muka daripada orang macam ni. Ustaz tahu nampak, tapi segan lah. Orang jemput, masuk kat lah ceramah. Tapi cara cik-cik gelak senyum ke bawah tu kita pun, yelah ibu kita pun manusia juga. Segan lah. Dah kamu jemput, kami datang, tapi janganlah buat macam ni. Tak nak cakap, tak nak, tak payah jemput. Luar lagi bumi Allah kan. Tapi takkan kami nak bergaduh dengan orang jemput. Gitu kan. Jadi itu yang dipesan oleh Allah. Yang paling, apalagi ibu dengan mak ayah. 3 benda kita tahu, tak buat apa. Tengok aja, dapat pahala yang banyak. Pertama, tengok Kaabah. Kedua, tengok Quran. Tak baca lagi. Tengok Kaabah, tak tahu apa pun tengok, ya boleh pahala. Tengok Quran aja tak baca, dapat pahala. Tengok wajah kedua ibu bapa. Allah. Tengok je, tak khidmat apa lagi, boleh pahala. Jadi, orang alim pun dia ada kan ruang memberi syafaat pada hari kiamat. Janganlah paling-paling muka tengok tok-tok alim ni, ya, hormat. Hanya kerana engkau mahukan kesenangan hidup di dunia. Kerana macam orang tu tak anu sangatlah. Kita ni zaman moden dunia itu betul lah, tapi jangan buat. Dan janganlah engkau mematuhi orang yang kami ketahui hatinya lalai daripada mengingati dan mematuhi pengajaran kami dalam Al-Quran. Dia orang-orang yang melalaikan diri dengan Quran, tak peduli dengan Quran, jangan bersama, jangan sokong, jangan ikut. Keluar viral ni, tengah viral panas ni. Ya, gambar beberapa orang sedang minum arak. Sempena sambutan tahun baru ni. Kemudian minum arak ni dia pakai pula t-shirt. T-shirt tu melambangkan parti dia. Lepas tu orang hentamlah komen. Ketua tu boleh jawab, apa masalah dia nak minum arak? Dia orang bukan bawa kereta, nampak? Dia duduk situ je 3-4 orang. Apa salah dia nak minum? La ilaha illallah. Apa salah? Arak tu bukan tak tahu dosa besar. Inilah ibu-ibu. Orang macam ni jangan bersama. Mereka-mereka yang Allah kata tak mau ingat dekat aku, tak mau patuh pada Al-Quran, serta dia menurut hawa nafsunya. Nak kata apa benda tu kalau tidak atas nafsu cakap? Apa masalah dia nak minum, biarlah. Kalau dia bawa kereta boleh jadi masalah. Aksiden dia langgar orang mati. Dia duduk situ minum. Dia main akal. Ya, Islam liberal. Dan tingkah lakunya pula melampaui kebenaran. Ya Allah kata jangan bersama, jangan paling muka. Orang-orang alim tu ikut dia. Abu Nu'aim Al-Asbahani rahimahullah menggambarkan ahli suffah dalam kitabnya Hilyah Al-Awliya. Katanya, mereka sekumpulan orang yang tidak bergantung kepada sesuatu yang tidak kekal. Yakni yang kekal hanyalah Allah. Maka mereka bergantung pada Allah. Mereka tak gantung dengan makhluk. Apakah makhluk tu namanya manusia, jin, haiwan, tumbuhan, makanan. Tak kira lah asal makhluk. Mereka tidak bergantung dengannya. Tetapi bukan makna mereka membuang, tak ambil untuk kehidupan. Tidak. Yang mana kena ambil macam air. Air makhluk nak minum, minumlah. Makanan-makanan itu makhluk. Kalau lapar, makanlah. Tapi memang bergantung tak. Itu alat bukan matlamat. Pergantungan mereka pada Allah. Sesuatu yang tidak kekal mereka tak mau. Mereka makhluk yang selamat daripada pengaruh keduniaan dan menunaikan kewajipan kepada Allah. Mereka menjadi ikutan bagi orang fakir
yang menjauhkan diri daripada keseronokan dunia. Mereka tidak bergantung kepada keluarga dan harta. Mereka tidak dilalaikan oleh perniagaan. Ada di antara mereka yang berniaga, tapi ahli sufi. Namun perniagaan itu tidak pernah melalaikan mereka untuk berzikir, baca Quran, bersedekah, bantu orang susah. Dia tak pernah melalai. Kita tak tahu ibu-ibu dalam operasi banjir yang hebat yang berlaku baru ni. Dalam ramai yang tolong, NGO yang naik boot, yang berenang apa. Tak dalam ramai itu berapa orang ahli sufi. Kita tak tahu ibu-ibu. Nampak macam kita aja pakai t-shirt. Dia tolong kawan tu hantar berenang tengah malam, bawa turun orang mengandung dari bumbung, selamat. Jangan-jangan ahli sufi dalam ramai. Mana kita tahu? Sebab sufi ni bukan pakaian, saya dah sebut. Dia sifat. Begitu. Dia sabar, itu sifat dia. Dan kehidupan daripada mengingati Allah. Kehidupan ini tidak pernah jadi ghaflah. Dia tidak pernah lalai. Terhanyut oleh kerana kehidupan tidak mungkin. Mereka tidak berduka cita atas perkara yang tidak mereka miliki daripada dunia. Dan mereka tidak gembira kecuali sesuatu yang menguntungkan mereka pada hari akhirat. Jadi kalau ada musibah berkait dengan dunia, entah ke rumah terbakar, anak isteri meninggal, apa-apalah, dia tenang aja. Dia tenang, tak benda. Kalau dia nak gembira, akhirat. Kerana dia dapat halal akhirat. Dapat berzikir, dapat bersedekah. Benda, amal-amal akhirat dia dapat buat. Itu dia gembira. Namun terjadi musibah-musibah hatta yang paling berat, dia tidak pernah berduka cita. Kerana dia faham konsep, makhluk itu dipinjamkan. Ebius di Langat, Sungai Lui, buat rumah lawak Ibu Yus. Dia simpan tu berapa puluh tahun dah. Rumah tu dah 90% siap. Petang tu dia datang, bukan petang, pagi ke 11 begini. Dia datang, pergi tengok pekerja tu nak tampal wallpaper dah. Dah siap dah rumah. Nak pasang wallpaper je. Kira-kira lepas 2-3 hari boleh masuk lah. Dia cadang nak buat doa selamat sekali menyambut kenduri puasa. Dia dah ada situ sampai ke petang. Petang pukul 3 tu hujan tak berhenti-henti lagi. Lepas tu dia pesan dah pekerja. Dia kata, cukuplah dulu kamu cross lah, nampak air sungai makin naik. Kan kalau tenggelam jambatan tu tak lepas nanti. Hamba Allah ni balik, dia pun keluar. Pergi ke Kelang. Tak lama dapat telefon daripada orang kampung yang kenal dia. Rumah dia dah habis dah. Dia kata orang lain bolehlah buat projek basuh rumah kerana lumpur. Rumah saya tenggelam dalam lumpur. Kata apa nak dibasuh? Habis terus. Itu dia tenang. Itulah dia sifat sufah. Adakah dia janggut panjang-panjang 2 depa, pakai jubah tak? Sifat tu. Ibu-ibu juga ahli sufiyah. Orang-orang ahli sufi juga ni. Karena di antara tanda ahli-ahli sufi itu mereka sabar. Dan ibu-ibu sabar menunggu tamatnya kuliah ni. Itu sabar. Saya cadang berhenti pukul Zohor boleh? Jawab dia. Ustaz seorang je lah Ustaz. Baik. 10.30. Saya nak habis sikit lagi ya. Sikit lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mengasihi mereka dan duduk bersama mereka serta menggalakkan orang ramai menghormati dan mengenali mereka. Bila ayat itu turun, Nabi pun sampaikanlah pada sahabat. Abu Hurairah radhiyallahu an, antara yang amat dikenali yang tinggal di Suffah semasa Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup. Kitab-kitab tabaqat banyak menceritakan kepada kita tentang beliau, kezuhudan dan kesederhanaannya. Begitu juga sahabat-sahabat lain yang tinggal di Suffah. Di samping ahli Suffah, ada golongan lain daripada sahabat yang kehidupan mereka penuh dengan zuhud dan beribadah. Antara mereka ialah Mu'az bin Jabal, Imran bin Husain,
Salmanul Farisi, Abu Zar Al-Ghifari, Abu Ubaidah Amir Ibn Jarrah, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Huzaifah ibn Yaman, Bilal Al-Habashi, Suhaib Rum, dan muslimat-muslimat taman pemata. Ya. Itu tambah ke ujung ni sikit. Amin ya rabbal alamin. Bagi sesiapa yang ingin mengetahui kehidupan dan tutur kata mereka, bolehlah merujuk kitab-kitab seperti Hilyah Al-Awliya oleh Abu Nu'aim Al-Asbahani rahimahullahu ta'ala, dan kitab Al-Luma' oleh At-Tusi rahimahullahu ta'ala. Jadi boleh refer kitab tu atau kita buka je ibu Hayatus Sahabah. Ya, kitab riwayat hidup para sahabat. Kita temuilah sifat-sifat zuhud ahli sufah yang ada pada para sahabat ini. Kita tangguh dengan tasbih kifarah suratul As, dan kita tutup dengan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir bil ilmi qulubana wasta'mil bi ta'atika abdadana wa khallis minal fitani wal mi'an asrarana washghal bil i'tibari afkarana wa qina syarra wasawis syaitan wa ajirna minhu ya rahman hatta la yakuna lahu alaina sultan birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq.